ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, yang saya kasihi, saya muliakan Tuan Imam, Muazzin, barisan pimpinan jawatan kuasa surau, Ashabul Fadilah, yang saya sanjungi tuan-tuan guru, para alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, abang kakak, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pertama dan selamanya, kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah, nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Segala macam keperluan hidup kita Allah cukupkan. Sejak kita lahir hingga ke hari ini, jika kita lapar, Allah izinkan kita bertemu dengan makanan. Sejak kita lahir sampai ke hari ini, jika kita dahaga, Allah izin kita bertemu dengan air. Sejak kita lahir sampai ke hari ini, bila mana kita sakit, Allah hadirkan kesembuhan. Macam-macam nikmat daripada Allah yang tak henti-henti yang Dia berikan kepada kita. Moga-moga kita di kalangan hamba Allah yang sedar diri, yang reti untuk berterima kasih pada Allah. Alhamdulillah ala ni'matih. Selawat dan salam buat junjungan mulia, kekasih kita, manusia yang kita cinta, rindu dan sayang, penghulu segala nabi, penghulu segala manusia, baginda junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi. Moga-moga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam i'tiraf kita ni umatnya. Moga-moga Nabi sallallahu alaihi wasallam seronok dan berbangga adanya umat seperti kita. Moga-moga insya-Allah dengan salawat dan salam yang kita utuskan, risalah Islam yang kita sebarkan, sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam yang kita hidupkan, yang kita perjuangkan, moga-moga Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tertarik kepada kita. Dan moga-moga insya-Allah di hari akhirat sana nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tercari-cari kita, memberikan sepenuh perhatian kepada kita, untuk memilih kita di kalangan umatnya, untuk diberikan syafaat masuk ke syurga Allah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi. Muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, sebagaimana yang kita rancang, sebagaimana yang dijadualkan untuk program saya pada malam ini, kuliah maghrib perdana di Surau Nurul Iman, Taman Perapat Kimanis. Hari ini hari pertama program saya di sini. 3 hari saya di sini hingga ke hari Ahad. Saya sampai tengah hari tadi sebelum Jumaat di airport, landing, kemudian terus khutbah Jumaat di Masjid Mukim Kimanis. Dan ini program kedua saya. Sekejap lagi lepas Isyak ada lagi Ustaz. Untuk hari ini 3 program, dan esok dan lusa 3 hari saya di sini. Apapun alhamdulillah, apa yang kita rancangkan, wa makaru wa makarallah, manusia merancang, Allah juga merancang. Wallahu khairul makirin. Rancangan Allah yang tentukan. Dan Allah izinkan pertemuan pada malam ini. Walau keadaan kalut macam mana sekalipun, kerisauan kita sebagai manusia, jadi tak jadi, lagu mana cerita. Tapi insya-Allah dengan program-program yang kita aturkan, majlis-majlis ilmu, yang Allah nak sangat benda ni berlaku dalam masyarakat ini, umat ini, alhamdulillah, pertemuan ini berlangsung pada malam ini. Saya yang duduk di Semenanjung boleh mai tengok ibu-ibu, ayah-ayah. Ibu-ibu, ayah boleh tengok saya. Ukhuwah kita bertaut pada malam ini. Ukhuwah yang baru terbina ini penuh barakah dan rahmat daripada Allah, kerana kita bertemu atas nama majlis ilmu. Moga-moga insya-Allah
ukhuwah yang bertaut ini, perkenalan ini kekal hingga ke akhir hayat kita, dan kita bertemu lagi di syurga Allah nanti insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebelum saya nak mula perkongsian dengan tajuk yang diberikan pada malam ini, iaitulah fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal, tajuk untuk perkongsian malam ni. Saya bukan datang nak mengajar, bukan nak berceramah, nak mengajar menegur, tapi nak berkongsi sahaja. Saya pun lemah, sama-sama kita berkongsi insya-Allah. Izinkan saya takruf. Nama penuh saya Fakhrul Razi bin Ibrahim. Nama penuh Fakhrul Razi bin Ibrahim. Kalau panggil saya atas nama Imam Muda, saya bawa nama Imam Muda Ar-Razi. Kerana bila terpilih masuk dalam program Astro, Imam Muda ni lama dah orang tak ingat dah. Lah ni macam-macam program agama ada pencetus ummah, ada dai dan sebagainya. Imam Muda yang saya masuk dah lama, 5-6 tahun lepas. Dan bila terpilih masuk, pihak Astro minta saya pakai nama pendek, nama singkatan. Maka saya gunakan. Nak guna Fakhrul, dia tak bagi. Dia kata sebab dah ada Imam Muda yang sebelum ni nama Fakhrul. Maka yang tu yang kenapa saya pakai nama Ar-Razi. Imam Muda Ar-Razi, A-R-R-A-Z-I. Kadang ada orang tanya saya tu yang saya nak sebut juga. Ada yang tanya ustaz yang mana satu nama ustaz, Fakhrul Razi ke Ar-Razi? Nama penuh Fakhrul Razi. Ar-Razi itu gelaran, yang Esrul tak nama saya. Saya asal daripada Semenanjung, Pulau Pinang. Pulau Pinang. Tadi lepas khutbah Jumaat di Masjid Mukim Kimanis, ada orang yang pernah pergi Pulau Pinang, dia cakap kat saya 20 tahun, 30 tahun dah tak pernah pergi. Dia kata rindu nak naik feri. Adalah yang sebut macam tu. Mungkin di sini dalam depan saya ni, saya tak tahu ramai-ramai ni ada orang memang asal Semenanjung pun Semenanjung, lepas tu utara pun utara, daripada Penang ke Kedah dan sebagainya. Saya dari Pulau Pinang. Pulau Pinang bukan di sebelah pulau, saya di sebelah Semenanjung, di kepala batas. Pak Lah. Ingat bekas Perdana Menteri kita Tun Abdullah Mat Badawi, Pak Lah. Memang kami mesra. Panggilan Pak Lah tu bermula dari kepala batas, habis seluruh Malaysia panggil macam tu. Memang terbiasa panggil Pak Lah macam tu. Baik. Dan saya nama pun Imam Muda lagi lah. Tapi jangan risau, saya tetap akan tua juga. Jangan ingat bila saya nama Imam Muda tak tua-tua. Saya, umur saya dah masuk 3 siri lah. Lebih kurang macam tu lah saya cakap. Sebab bila kadang-kadang saya suruh teka umur berapa, ramai sebut 20-an. Kadang-kadang perasan kejap kita ni, ramai semua budak-budak ke apa sebut 25, 27. Saya dah masuk 3 siri, dah berkahwin, dah berumah tangga, dah ada anak, dah jadi bapa orang dah. Walaupun nampak muka ni muda, walaupun nampak jambu, tapi dah menikah, dah jadi bapa orang. Apapun alhamdulillah. Dan saya rasa sekadar tu dulu, takruf tak perlu panjang-panjang. InsyaAllah kita terus kepada perkongsian kita pada malam ini dengan tajuk fitnah Dajjal. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, di antara tanda-tanda kiamat yang disebut dalam hadis Nabi SAW, yang difirmankan Allah dalam Quran, kita belajar, kita dengar kuliah, dengar ceramah daripada ustaz-ustazah, agamawan-agamawan, bagi tahu kepada kita tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Dengan tajuk kita malam ni, fitnah Dajjal, salah satu dari tanda besar kiamat. Tanda-tanda besar kiamat, salah satunya Dajjal. Kalau tanda-tanda kecil kiamat tu lagu mana? Macam mana nak tahu? Tanda-tanda kecil kiamat itu lebih kepada apa yang berlaku kepada umat akhir zaman. Hadis ada beratus ribu hadis. Berbelas ribu sahabat meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Di antara himpunan hadis-hadis yang beribu-ribu hadis ada
Dalam berbagai-bagai kitab hadis, berbagai-bagai riwayat daripada berbagai-bagai imam, ada di sana hadis-hadis yang Nabi sabdakan, Nabi bagi tahu kepada kita tanda-tanda akhir zaman. Dan dalam tanda-tanda akhir zaman itu ada yang Nabi bagi tahu yang besar-besar, yang kecil-kecil. Dan itu kita kaitkan juga dengan tanda kiamat. Dan ada yang khusus Nabi bagi tahu tanda kiamat. Ada yang khusus Allah bagi tahu dalam Quran, itu tanda-tanda akan datangnya kiamat. Kita ingat bila sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, sahabat nak tahu bila kiamat. Kerana acap kali kerap Nabi bagi tahu di mulut Nabi, di lidah Nabi, Nabi bagi tahu keadaan tentang kiamat. Kegoncangan, kedahsyatan, ketakutan yang tak dapat terbayang. Nabi berkongsi keadaan huru-hara yang berlaku. Maka para sahabat nak tahu. Tak pelik walaupun kita tahu ada sebahagian soalan tak boleh ditanya ataupun tak perlu ditanya, dan kita tahu benda tu tak akan dapat jawapan. Tapi kerana hati ni dengar keadaan peristiwa yang dahsyat yang Nabi sebut tentang kiamat, yang Quran sebut, maka para sahabat nak tahu, bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah bagi tahu, Rasulullah tak bagi tahu tarikh dia bila. Tapi yang confirm, yang dimaklumkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, dia akan berlaku pada hari Jumaat. Dan yang penting bagi Nabi untuk bagi tahu kepada para sahabat ialah bila dia nak berlaku. Tarikh tetap dia tak ada, Nabi tak bagi. Tapi yang Nabi bagi tahu, jaraknya teramat dekat. Jaraknya teramat dekat. Kahatain, kata Nabi SAW, seperti dua jari. Seperti dua jari, yang sebelah jari telunjuk ni ada jari tengah, jari hantu. Nak kata dekatnya, itu bila? Itu ketika Nabi SAW ada. Nabi SAW hidup di atas dunia ini. Bila? 1400 lebih tahun dahulu. Dekatnya jarak. Kerana itulah bila terutusnya Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad tu dipanggil, digelar sebagai Nabi akhir zaman, umat akhir zaman. Kerana Nabi Muhammad SAW penutup segala Nabi, penutup segala Rasul. Umat-umat yang lahir termasuk kita ni dan zuriat-zuriat keturunan yang akan datang, semuanya adalah umat kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, Nabi kepada umat akhir zaman. Dan bila kita sebut tentang tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kiamat, tanda-tanda yang besar, kalau tanda-tanda besar kiamat jelas disebut kepada kita dalam Quran dan hadis. Dengan tajuk, salah satunya tajuk kita malam ini, iaitu Dajjal. Munculnya Dajjal, lahirnya Imam Mahdi, keluarnya asap, turunnya Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj. Itu antara 9-10 tanda-tanda besar kiamat. Kalau nak tahu tanda kecil kiamat macam mana kita sebut tadi, banyak kepada sikap, banyak kepada perangai. Tanda-tanda tu Nabi bagi tahu ada dalam dunia ini. Dan kita telah melihat dengan mata dan dengar dengan telinga kita sendiri. Apa yang Nabi sebut itu telah nyata berlaku. Dan ingatlah wahai umat Islam, tanda-tanda kecil kiamat telah berlaku, telah berlalu, telah berjalan satu demi satu. Antara tanda besar kiamat, iaitu berkenaan dengan tajuk malam ni tentang Dajjal, salah satunya antara keluarnya Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj, bukan Ma'jun, Ma'jun tubat. Ma'juj, J-U-J, Mim Alif Hamzah, Ma' Jim Waw Jim, Ma'juj, Ya'juj Ma'juj. Gelaran kepada satu puak. Nak kata orang pun bukan orang, nak kata binatang pun bukan binatang, yang membuat kerosakan atas muka bumi. Yang mana kita tahu kisah dia banyak kita dengar. Kenapa saya nak kait dengan Ya'juj Ma'juj? Tuan-tuan perempuan, kenapa saya nak kait dengan Ya'juj Ma'juj? Tajuk kita malam ni Dajjal. Jangan risau, saya tak akan goreng semua berkenaan tanda-tanda besar kiamat. Nak sebut pasal Imam Mahdi, nak sebut Nabi Isa, tak perlu. Kita fokus pada Dajjal. Tapi nak kait dengan Ya'juj Ma'juj, kenapa? Saya teringat akan sabdaan Nabi SAW.
Satu hari Nabi SAW balik ke rumah isterinya Zainab. Nabi masuk dalam rumah dalam keadaan muka Nabi merah, dalam keadaan wajah Nabi nampak resah. Nabi berkerut dahi, wajah Nabi nampak resah, muka merah. Zainab isteri Nabi SAW tengok muka suami dia, ya Rasulullah, pasal apa ni? Kenapa ni tak biasa balik rumah? Tak pernah aku tengok suami aku, ya Rasulullah, dalam keadaan macam ni balik ni. Rasulullah balik rumah dalam keadaan resah macam tu. Lantas Rasulullah bersabda, wailun lil Arab, wailun lil Arab min syarrin qad iqtaraba futihal yawma min radmi ya'juj wa ma'juj mithla hadhihi wa halaqa bi usbu'aihi al-ibham wallati taliha. Hadis ini menceritakan Nabi bila masuk dalam rumah isterinya Zainab, Nabi terus bagi tahu dalam keadaan resah, dalam keadaan Nabi muka dengan nampak keadaan duka cita yang macam tu. Nabi kata wailun lil Arab. Wailun ni maksud dia celaka. Wailun ni celaka, binasalah. Lil Arab, memanglah disebut Arab, tapi kerana Nabi duduk dengan kepada umat, kepada bangsa Arab, maka Nabi nak kata manusia ni, kita ni habis dah. Perkataan Arab di sini maksudnya umat manusia umum. Wailun lil Arab, celakalah manusia, binasalah manusia. Kenapa ni? Min syarrin, daripada keburukan, daripada benda yang tak diingini, daripada benda-benda yang buruk. Kenapa? Apa yang celaka? Apa yang binasa? Min syarrin qad iqtaraba futihal yawma min radmi ya'juj wa ma'juj mithla hadhihi. Celakalah manusia, binasalah manusia daripada keburukan, kerana sesungguhnya telah hampir pada hari ini telah terbuka tembok yang menutupi tempat Ya'juj dan Ma'juj itu sebesar ini, kata Nabi SAW. Nabi nak bagi tahu kita ni manusia kena ready. Ada benda besar akan berlaku, ada kedahsyatan, ada keburukan, min syarrin, keburukan. Kerana apa? Kerana tembok yang menutupi tempat Ya'juj Ma'juj yang dibina dulu oleh Zulkarnain telah terbuka, lubang telah terbuka dan berbentuk lubang sebesar ini, kata Nabi SAW. Ini tu besar mana? Maka dalam hadis sebut Nabi SAW, wa halaqa bi usbu'aihi al-ibham wallati taliha. Bila Nabi berkata telah terbuka tembok yang menutupi Ya'juj Ma'juj membentuk lubang, lubang itu sebesar ini. Bila Nabi berkata sebesar ini, sambil Nabi membuat bentuk bulat, wa halaqa, Nabi buat bentuk bulat dengan menggunakan jarinya yang mana? Bi usbu'aihi al-ibham, dengan dua jarinya, salah satunya al-ibham, ibu jari, wallati taliha, dan jari di sebelahnya. Maknanya Nabi buat macam ni. Begini cara Nabi buat kepada Zainab. Wailun lil Arab, binasalah manusia min syarrin qad iqtaraba futihal yaum, daripada keburukan kerana telah hampir, telah terbukanya pada hari ini tembok yang menutupi Ya'juj Ma'juj, yang mengepung Ya'juj Ma'juj, telah terbuka membentuk lubang sebesar ini, kata Nabi SAW. Ada ulama yang buat macam ni, dia ambil setengah daripada ruas jari. Ada yang terus kata buat macam ni. Antara tanda-tanda besar kiamat adalah keluarnya Ya'juj Ma'juj daripada tempat persembunyian. Bukan dia bersembunyi, tapi dia dikurung. Yang mana hari ini kita tengok saintis, kita tengok ulama-ulama Islam, pakar-pakar yang buat kajian tentang sirah-sirah, yang mengkaji tentang peninggalan-peninggalan hak dulu-dulu ni. Ramai mengakui tembok ini sekarang berada di mana? Di mana? Di mana? Kimanis? Apa? Dia berdekatan dengan negara Tan. Tahu? Tengok cerita Piramli, Kyrgyzstan, Tajikistan, Mongostan. Last kali apa? Tanjung Rambutan. Setan last kali itu kan. Jangan ingat dalam cerita Piramli itu tak ada negara-negara tu. Negara tu ada semua. Saya salah seorang daripada yang terlibat dengan mengetengahkan pemakanan sihat daripada Quran dan hadis.
Antara makanan-makanan sihat adalah yang Islam suruh kita ambil sebagai penawar. Masalah penyakit apa pun Allah pesan, ada penawar yang Allah beritahu dalam Quran. Allah kata dalam Quran dalam surah An-Nahl, surah Lebah, ayat 68 dan 69. Apa kata Allah? Apa firman Allah? Allah beritahu, lebah tu Allah ilhamkan padanya, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minas syajari wa mimma ya'rishun. Ayat 68 surah An-Nahl, surah yang ke-16, juzuk yang ke-15. Ayat 69 Allah kata, summa kuli min kulli thamarat, wahai lebah, pergilah isap berbagai-bagai bunga, sari bunga, nektar. Fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh. Kemudian Allah bagi tahu apa yang lebah tu diisap-isap ambil semua daripada bunga-bunga, akan keluar daripada perut lebah itu satu minuman cecair, minuman yang berbeza warna. Kita panggil apa tu? Madu. Ni madu yang manis. Ni madu yang penawar, bukan madu yang cari penyakit. Kena faham. Madu. Kemudian Allah kata, fihi shifaa'un linnas, pada minuman ini, pada cecair ini adalah satu penawar bagi manusia. Sakit apa pun madu jangan tinggal. Kalau sakit ni tak sembuh-sembuh tu dia cari madu lain lah tu. Tu dia tambah penyakit, bukan nak bagi hilang penyakit. Kan? Tapi jangan ingat saya anti pula. Ustaz macam tak bagi ya. Tak, itu cerita lain. Kita tak mau kupas tajuk tu, panjang nak hurai. Nanti orang belakang tak senyum. Baik. Dalam nak kaji, saya duduk dalam bidang kesihatan, bidang pemakanan. Nak kaji tentang kualiti madu, kita jangan guna kajian sains dulu. Kerana sains ini datang selepas turunnya Quran, selepas datangnya sabdaan dan cara hidup Nabi SAW, iaitu hadis. Dalam Al-Quran dan hadis ada menceritakan, Allah dalam Quran bukan hanya suruh kita ambil madu sebagai penawar, dan kita pun, kena makan madu, madu ni ubat, penyakit-penyakit apa pun kena makan madu. Maka kita nak cari madu, terus cari, macam mana nak cari, nak beli yang mana. Dalam Quran Allah menceritakan ciri-ciri kita boleh ambil madu yang mana. Dalam ayat 68 Allah bagi tahu, Allah memerintahkan kepada lebah mendirikan sarang-sarang di kawasan gunung ganang bukit bukau. Wa minas syajar, dan di kawasan pokok-pokok, hutan-hutan. Wa mimma ya'rishun, dan berdekatan dengan tempat tinggal manusia. Maka ciri pertama madu tu hebat, tempat sarang madu itu adalah di gunung ganang bukit bukau. Saya nak sebut apa di sini, apa yang saya nak kaitkan. Antara yang saya amalkan, madu yang dibawa masuk daripada pergunungan Kyrgyzstan, dan rupa-rupanya syarikat pengeluar daripada orang kampung ini banyak dengan manual, terhindar dari pencemaran-pencemaran kimia, tak ada kilang-kilang keluar asap ke apa ke. Dan lebah-lebah di situ, lebah-lebah liar, dan dia isap daripada beribu-ribu jenis bunga, nektar-nektar sari bunga. Allah sebut dalam Quran ciri lebah dalam Quran. Satu, Allah sebut juga tentang gunung, sebut tentang hutan, sebut dengan tempat tinggal manusia. Dan Allah juga sebut lagu mana madu tu hebat, kualiti. Lebah itu dia isap, kehidupannya yang liar, bukan dibela, bukan kita bela, dia liar, dan dia pergi isap berbagai jenis bunga. Maka madu yang dibawa daripada Kyrgyzstan ini nama dia madu gunung multifloran Kyrgyzstan. Dan saya tak sangka yang kita nak cerita tentang Ya'juj Ma'juj dekat dengan tempat ini. Ingat dulu cerita tentang tentera Tartar, Mongol. Ramai orang kata inilah Ya'juj Ma'juj dah keluar. Sebab apa orang kata macam tu? Dengan badan dia besar, dia naik kuda, dia pakai atas kepala dengan benda. Orang tengok orang lari masuk rumah, kuatnya, gagahnya. Kita ingat sejarah tembok Cina kenapa dibuat, betul tak? Kenapa tembok Cina dibuat? Takut di antaranya keadaan tentera-tentera ini datang. Pernah gempar dulu tentang Ya'juj Ma'juj dah keluar. Orang pun ingat dah kiamat. Jadi lokasi tempat Ya'juj Ma'juj yang Nabi sebut dalam hadis ni, Nabi tak sebut lokasi, tapi Nabi beritahu apa? Kita tahu salah satu tanda besar kiamat ialah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan bila Nabi hidup dulu 1500 tahun dulu, 1400 lebih tahun dulu, Nabi dah sebut kata tembok yang tutup, yang mengurung tempat Ya'juj Ma'juj itu telah terbuka sebesar ini. Itu untuk memberi petanda kepada kita bahawa kiamat telah hampir. Ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah, berkenaan dengan tajuk kita Dajjal. Bila berkata tentang fitnah Dajjal, kita bukan hanya nak cerita ciri-ciri, kita nak tengok apa yang Dajjal buat.
Apa yang perlu kita buat? Ikhtiar kita untuk mengelak daripada fitnah-fitnah yang dahsyat ini. Saya nak, sebelum kita berkongsi tajuk ini, saya, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, tolonglah ada rasa gerun, tolonglah ada rasa risau yang amat-amat tentang fitnah yang besar ini. Kerana sabda Nabi SAW, dengar elok-elok hadis ni. Nabi pernah bersabda, kata Nabi SAW, tak ada dugaan di atas dunia ini bermula daripada era adanya Nabi Adam, bermula daripada era manusia, tok kita Adam dan Hawa, hinggalah kiamat nanti, hinggalah penghujung dunia, apabila tamatnya usia dunia dan kita manusia, tidak ada dugaan, tidak ada ujian yang lebih dahsyat berbanding daripada ujian dugaan yang dibawa oleh Dajjal laknatullah. Kita tengok setiap zaman para Nabi. Zaman Nabi itu, Nabi ini, Rasul itu, Rasul ini, kita tengok keadaan-keadaan yang dahsyat. Ini diuji dengan kehidupan yang mewah, ini diuji dengan harta, diuji dengan emas, diuji dengan wanita, diuji dengan kemarau, diuji dengan macam-macam. Mereka berpaling meninggalkan agama yang mereka anuti, akidah yang sebenar mereka tinggalkan. Tinggalkan nabi-nabi mereka. Zaman Nabi Muhammad SAW di Mekah, di Madinah, Nabi berdakwah, bawa ajak orang masuk Islam, macam-macam dugaan. Semua tak nak tengok teruknya Islam, macam ni cara hidup. Maka sebab tu turunnya ayat Al-Quran, "Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk, walakin ba'udat 'alaihimus syuqqah." Allah sebut dalam Quran. Allah nak peringatkan kepada kita untuk nampak, kalau rasa berat bawa Islam, kalau rasa kita nak berdakwah kepada orang, orang payah nak terima. Kenapa orang payah terima? Sebab orang tengok susah nak jadi Islam, susah nak jadi pejuang Islam, susah nak bagi orang faham Islam. Sebab Islam selalu susah. Tengok sekarang ni, agama yang paling teruk ditindas atas muka bumi, agama apa? Islam. Allah pesan, Allah bagi tahu dalam Quran, "Lau kana 'aradan qariba wa safaran qasida lattaba'uk." Wahai Muhammad, kalau Islam ni nak suruh orang ikut Islam ni, kalau Islam ni perjalanan yang mudah, yang hampir, buat-buat sikit terus menang, lattaba'uk, mereka ni umat manusia akan ikut kamu. Kerana seronok, oh senangnya Islam nak menang. Lawan dengan kafir, Islam boleh. Begini-begini, senang selesai perjalanan Islam. Perjuangan tu tak letih, tak susah. Tapi Allah kata, "Walakin ba'udat 'alaihimus syuqqah." Tapi kita nak bawa Islam ni jauh perjalanan dia. Susah, rintangan, macam-macam dugaan. Bayangkan mihnah yang Nabi terima, tribulasi yang Nabi terima di zaman Nabi SAW, dugaan-dugaan, dan orang meninggalkan Islam. Ibu-ibu, ayah-ayah, Nabi SAW bersabda, tidak ada dugaan yang lebih dahsyat, tidak ada ujian yang lebih pedih, tidak ada fitnah yang lebih ditakuti berbanding daripada fitnah Dajjal. Sebab itulah bila para sahabat dengar Nabi cakap macam ni, apa para sahabat sebut? Contoh, salah seorang daripada di kalangan sahabat Nabi SAW, namanya Al-Mughirah ibn Syu'bah. Al-Mughirah ibn Syu'bah. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, cuba kalau balik ni, cari buku-buku yang tulis tentang Dajjal, ataupun nak Google, nak buka penulisan ulama ke, hadis-hadis ke, buka tengok hadis tentang Dajjal, ciri-ciri Dajjal. Banyak akan ada perawi hadis, periwayat hadis daripada Al-Mughirah bin Syu'bah. Sehingga kan satu hari, satu masa, Al-Mughirah bin Syu'bah datang bertemu Nabi SAW. Nabi terus tengok Mughirah bin Syu'bah, Nabi kata, kenapa? Ni datang nak tanya pasal Dajjal lagi lah ni. Kerana selalu keraknya Al-Mughirah bin Syu'bah jumpa Nabi nak tanya pasal Dajjal. Tanya pasal Dajjal. Kemudian satu hari Nabi jumpa Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah datang bertemu Rasulullah. Rasulullah bagi tahu, kenapa ni? Datang bertemu aku ni kenapa? Nak tanya pasal Dajjal lagi ke? Mughirah bin Syu'bah tunduk, muka dia diam. Malu pun malu, sedih pun sedih. Rasulullah bertanya, kenapa kamu terlalu banyak tanya tentang Dajjal? Apa yang kamu khawatirkan? Wahai sahabat, wahai Mughirah. Apa jawab Mughirah? Ya Rasulullah, kami telah mendengar banyak sabdaanmu
tentang amaran-amaran olehmu ya Rasulullah, tapi kami tak pernah dengar amaran-amaran yang terlalu menggentarkan kami berbanding daripada sabdaanmu tentang fitnah Dajjal. Bila engkau bercerita tentang apa yang Dajjal bawa, bila engkau bercerita tentang apa kelebihan Dajjal, kami sangat takut. Sedangkan para sahabat ni bila hidup, dia hidup zaman Nabi, dan Nabi kata Dajjal akan keluar di saat nak kiamat. Patutnya kalau kita fikir balik, mereka ni duk fikir pasal keturunan, patutnya para sahabat anggap kata apa akan berlaku. Sahabat risau bukan kerana diri dia, para sahabat risau bukan kerana diri dia, tapi dia risau akan fikir keadaan umat Islam akhir zaman, iaitu kita. Kenapa dengan kita? Kerana sahabat pernah dengar Nabi sebut umat Islam akhir zaman ni dah habis dah, tak ada apa dah. Kan ada dalam hadis Nabi kata akhir zaman apa antara tanda banyak-banyak benar. Nabi sebut apa? La yabqa minal islami illa ismuh. Akhir zaman, nak tahu tanda akhir zaman, la yabqa minal islami illa ismuhu. Tidak tinggal apa-apa daripada Islam melainkan namanya. Islam ni akhir zaman tinggal nama, orang tak amalkan pun. Dia tu orang Islam, aku orang Islam, itu syarikat Islam, itu negara Islam, itu keluarga Islam, tapi amalan, praktikal, tanda Islam kita dekat mana? Kopiah, baju Melayu, jubah, kain pelekat, pergi masjid, balik masjid. Tanda Islam kita dekat mana? Atas IC kita. Tanda Islam kita dekat mana? Atas borang kita. Warga negara Malaysia, bangsa sekian-sekian, agama Islam. Tapi amalan sebagai Islam tak ada. Nabi sebut la yabqa minal islami illa ismuh. Tak tinggal apa-apa pun di akhir zaman nanti daripada Islam itu, namanya saja yang tinggal. Wala yabqa minal qur'ani illa rasmuh. Wala yabqa minal qur'an illa rasmuh. Tak tinggal apa-apa daripada Quran itu melainkan tulisannya saja. Orang tak baca. Quran duduk di surau masjid, Quran duduk di rumah kita dalam kabinet, dalam rak, sampai berabuk-rabuk, berdebu. Bila kita baca Quran? Tahun lepas. Bila tahun lepas? Bulan Ramadan. Nak baca pula bila? Tahun akan datang. Bila nak baca? Bulan Ramadan. Kenapa? Sunnah dalam Ramadan itu ada tadarus, kerana tadarusan Nabi SAW ma'a Jibril. Sunnah kita dengan Quran, tanggungjawab kita dengan Quran, kita baca dia hanya bulan Ramadan. Kita bacanya hanya untuk baca Yasin. Kita bacanya hanya untuk orang mati. Nabi kata Quran di akhir zaman hanya tinggal tulisannya saja. Kita tak berkawan dengan Quran, tak baca, tak amalkan isi kandung Quran. Kemudian apa lagi Nabi kata? Masajiduhum amiratun wa hiya kharabum minal huda. Umat Islam di akhir zaman, masjid-masjid mereka tersergam indah, mewah-mewah, besar-besar, dibina masjid dengan jutaan-jutaan ringgit. Amiratun, nampak meriah, nampak gah. Masjid kita besar-besar. Wahiya kharabum minal huda, tetapi jauh daripada petunjuk. Orang tak datang pun imarahkan masjid. Masjid tu hanya imarah pada lampunya saja yang bergemerlapan, pada kubahnya yang besar, pada tempat parkingnya yang luas, pada tiang-tiangnya yang sangat banyak. Tetapi orang nak datang imarahkan masjid tak ada, kata Nabi SAW. Saf-saf yang kosong lebih banyak daripada saf-saf yang terisi. Tiang masjid lebih ramai daripada orang yang hadir solat berjemaah. Itu antara tanda akhir zaman yang Nabi sebut. Nabi nak bagi tahu kita orang Islam akhir zaman ni sangat lemah. Sebab tu Nabi kata kita ni umpama buih-buih di lautan. Kan hadis yang panjang itu, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha, faqala qailun wa min qillatin nahnu yawma idzin, qala bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail wa la yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum wa la yaqdhifanna Allahu fi qulubikumul wahna. Faqala wa mal wahnu ya Rasulullah, qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hadis ni selalu kita dengar. Nabi cerita keadaan umat Islam akhir zaman.
Nabi kata kita ni teruk, kita ditindas, dipijak-pijak, dikeronyok-keronyok, dicubit-cubit, dikerumuni oleh musuh-musuh kita. Sahabat bertanya, wa min qillatin nahnu yauma idzin. Ya Rasulullah, teruknya orang Islam ditindas, dipijak-pijak, disembelih di akhir zaman. Apa kerana sikitkah orang Islam di saat itu ya Rasulullah? Qala bal antum yauma idzin katsir. Rasulullah jawab, bal antum yauma idzin katsir. Dah, bahkan kamu yang ramai saat itu. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, hari ini populasi penduduk dunia berapa bilion? 7 bilion lebih. Penduduk dunia hari ini, populasi manusia yang duduk di atas dunia, daripada yang tua sampai yang baby, yang kecil, 7 bilion lebih. 7 bilion bersamaan dengan 7,000 juta. Kalau 1 juta ada 6 kosong. 1 kosong 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 kosong, itu 1 juta. Kalau 1 bilion 1,000 juta, tambah lagi 3 kosong, 9 kali kosong. Kalau 7 bilion 7,000 juta manusia yang ada di atas muka bumi. Ibu-ibu, ayah-ayah, hampir 3 bilion adalah orang Islam. 1/4 dari penduduk bumi ini adalah Islam. Yang selebihnya agama atau agama ni Kristian, Buddha dan sebagainya. Apa yang Nabi sebut telah nyata berlaku. Umat Islam akhir zaman itu ramai, tapi mereka ditindas-tindas, mereka dikeronyok, dikerumuni, diperlakukan dengan macam-macam keadaan yang buruk-buruk. Kerana apa? Kerana kita sendiri yang lemah. Maka Nabi umpamakan kita, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Kamu diumpama buih-buih di waktu banjir. Buih-buih ni kenapa Nabi kata macam tu? Buih ni dia ada, senang ada, banyak. Dalam bilik air ada buih, hujan turun buih, di laut, di sungai, tasik, air semua buih. Tapi kena angin, pelepuk hilang. Sentuh sikit, pelepuk hilang. Nabi umpamakan sifat-sifat buih itu kepada kita. Kita ni semangat, ramai, tapi bila orang kita undur ke belakang. Itulah beraninya musuh Islam. Sebab tu di hujung hadis Nabi kata apa? Wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum almahabata minkum. Di saat akhir zaman itu Allah cabut rasa gerun musuh Islam terhadap kamu. Asalnya dulu musuh Islam yang bukan Islam dengar tentang negara Islam, dengar tentang tamadun Islam, dengar tentang tentera Islam, dengar tentang pemerintahan Islam, mereka takut, mereka hormat, mereka sanjung. Kita ingat zaman khalifatuna, khalifah-khalifah kita. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar naik 2 tahun, Umar naik 10 tahun, lepas tu Uthman, lepas tu Ali, sambung sampai khilafah terakhir Uthmaniyah yang jatuh pada tahun 1924. Orang dengar tentang khalifah Islam, negara Islam, orang hormat, sanjung dan takut. Tapi lah ni tidak dah. Walaupun penduduk dunia hari ni paling ramai orang Islam, negara Islam banyak, tapi Islam dibunuh, disembelih, dirogol, ditindas, diperlakukan macam-macam di sana sini. Kerana lemahnya jati diri Muslim. Lemah di mana? Di hujung hadis tadi Nabi kata, Allah campakkan penyakit wahan dalam hati kita. Kita sayang kat dunia kita, seronok dengan dunia kita, cinta dengan rumah kita, sayang nak tinggal apa-apa yang ada dekat kita yang kita selesa. Maka kita pun karahiyatul maut, bencikan mati. Kenapa bencikan mati? Kerana kita seronok makmurkan dunia. Bila kita seronok makmurkan dunia, kita akan sayangkan dunia. Sedih nak tinggal dunia untuk pergi ke akhirat. Antara apa? Kerja apa? Ya, Dajjal, saya nak masuk ke situ. Dia tengok bila Ustaz nak masuk pada Dajjal, tak sabar. Nah, saya nak bagi kita nampak yang tu dulu. Nah, bila kita nampak keadaan mihnah yang berlaku kepada dunia Islam, maka ini membuatkan sahabat, contoh macam Mughirah bin Syu'bah tadi, bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku duk tanya banyak tentang Dajjal, kerana apa? Kerana aku tahu bagaimana keadaan umat Islam di akhir zaman." Para sahabat pun dah takut dengan keadaan fitnah Dajjal yang Nabi sebut. Maka dia bayangkan akhir zaman kita ni, anak cucu dia, keturunan dia akan terima.
Ibu-ibu, ayah-ayah, nak tahu tak apa yang Nabi kata tentang kita? Apa yang Nabi sebut bila Dajjal datang? Kata Nabi SAW, kerana takutnya kita dengan fitnah Dajjal, si ayah, ketua-ketua rumah tangga, ketua keluarga, ayah-ayah, sanggup ikat, tambat, belenggu anak dan isterinya di tiang-tiang rumah, kerana takut nanti anak dan isteri terpengaruh, terpedaya dengan tipu daya Dajjal. Bila kiamat, sebelum kiamat, bila Dajjal keluar, Dajjal akan keluar, ada kata dalam 40 hari. Dalam hadis sebut 40 hari. 40 hari bukan 40 hari kita. Hari yang pertama bersamaan dengan setahun. Hari yang kedua bersamaan dengan sebulan, 1 bulan. Hari yang ketiga bersamaan dengan 1 minggu. Hari yang keempat dan hari berikutnya seperti hari-hari biasa. Bermakna lama Dajjal duduk. Mungkin kita pandang tak lama, tapi walaupun masa tu kalau kita rasa singkat, ingatlah keadaan yang Dajjal bawa sangat dahsyat, sehingga kan Nabi kata, ayah-ayah sanggup ikat anak dan isterinya di rumah-rumah, takut nanti keluar. Kerana apa? Kerana benda yang Dajjal bawa, yang Nabi kata ujian yang sangat dahsyat itu, di saat itu orang sangat tercari-cari. Apa yang Dajjal ada? Yang Mughirah bin Syu'bah dan para sahabat takut tadi, kenapa? Apa yang Dajjal ada? Di saat orang ke buluh nak cari makanan, Dajjal boleh perintahkan dekat timbunan-timbunan harta, kalau kita nampak longgokkan sampah, barang-barang tak pakai, besi-besi buruk, Dajjal kata, wahai perbendaharaan, keluarlah kamu. Keluar di celah-celah timbunan sampah sarak, longgokkan barang-barang tak terpakai, keluar harta-harta emas dan sebagainya. Ini kelebihan yang Allah bagi kepada Dajjal. Di saat bumi ini tandus, kemarau, panas terik, orang nak makan tanaman tak ada tumbuh, orang tengok binatang-binatang kurus kering, kita pula haus, air tak ada, korek telaga tak ada, semut, keadaan yang teruk menimpa kita. Tiba-tiba Dajjal datang, wahai langit, turunkan hujan. Hujan turun. Wahai bumi, keluarkan tanaman. Tumbuhnya tanaman daripada tanah-tanah. Ini disebut dalam hadis. Benda yang Dajjal boleh buat yang orang tertunggu-tunggu. Sebab itu si ayah takut. Sebab tu ketua keluarga takut, kerana dia tahu anak dia bila lapar. Si ibu isteri dia pula bila tengok anak dia mengalah, nanti anak menangis, nak air, nak itu, nak ini, lapar, dahaga, sakit, maka takut nanti kalah dengan air mata anak, takut ikut apa yang Dajjal bawa. Dajjal ni siapa? Dajjal ni siapa? Tuan-tuan perempuan, ciri-ciri Dajjal pun kena tahu. Ciri-ciri Dajjal pun kena tahu. Kalau tanya bagaimana nak elak fitnah Dajjal, antaranya ciri-ciri pun kena tahu. Satu, cara dia, penampilan dia. Dalam hadis Nabi sebut, Dajjal ni orang yang berbadan gemuk. Dajjal manusia tau. Dajjal bukan gergasi. Dajjal bukan raksasa. Dajjal bukan dinosaur. Dajjal bukan patung Didi and Friends, bukan. Bukan apa benda binatang makhluk pelik-pelik, bukan. Dia manusia. Kulit dia berwarna merah. Nabi sebut dalam hadis yang kuat. Kulit Dajjal berwarna merah, badan dia gemuk, dia besar, rambut dia kerinting, sehingga kan disebut dalam hadis, kalau kita tengok dari jauh rambut kepala Dajjal, rambut dia kita nampak macam pokok tumbuh. Kan pokok ada dahan, ada ranting, lepas tu ada daun-daun, punya teruknya kerinting rambut Dajjal sampai macam tu. Apa lagi Nabi sebut? Matanya sebelah buta, yang di sebelah kanan. Ada riwayat sebut yang sebelah kiri. Yang kuat saya baca tengok dan saya rujuk para ulama, yang sebelah kanan. Matanya sebelah buta. Yang buta itu tersembur keluar macam buah anggur yang dah masak. Maknanya dia buta, bukan buta biasa, tapi tersembur keluar macam tu. Anak mata apa ni, biji berbola mata tu. Dan matanya yang sebelah kiri yang celek pula, tak celek, nampak normal sangat. Dia ada macam daging-daging yang tumbuh. Mata yang nampak kecil je.
Bermakna Dajjal bukan hanya cacat sebelah mata iaitu buta, tapi dua-dua mata dia rosak. Cuma dua-dua yang rosak, sebelah buta, sebelah lagi boleh tengok. Dan dalam hadis Nabi juga sebut Dajjal seorang yang mandul, dia tidak ada keturunan. Dan Nabi juga sebut inilah antara tanda yang membezakan sesama kita, Islam yang kuat ke tidak, mukmin yang kuat ke tidak, iaitulah kata Nabi SAW, tertulis di dahi Dajjal itu dengan tulisan kafaro, kafir, kufur. Tertulis di dahi Dajjal kafaro, kafir atau kufur kita sebut, maknanya yang menentang Islam. Dan disebut oleh ulama melalui hadis ini, hanya orang mukmin sahaja yang boleh nampak timbulnya tulisan kafara di dahi Dajjal. Kalau kita yang cintakan dunia, tak bina jati diri dengan perisai-perisai iman dan takwa, ilmu iman dan amal, maka kita tak dapat lihat terzahirnya tulisan kafara di dahi Dajjal. Dan dahsyatnya orang yang beriman, bila dia telah mengesan tulisan itu, nampak timbul di dahi, sedangkan dia itu buta huruf. Orang mukmin itu tak pandai menulis, tak pandai membaca, tapi bila dia tengok tulisan tu, dia reti eja, dia tahu nak eja, ini kafara. Punyalah Allah bimbing, taufik dan hidayah Allah bersama orang yang mukmin, yang beriman. Itu antara ciri-ciri Dajjal. Dan bila Dajjal datang, dia datang bawa fitnah-fitnah yang dahsyat. Banyak fitnah-fitnah dugaan yang Dajjal bawa. Salah satunya antara yang kita dah kongsi tadi. Di saat kita kemarau, dia boleh buat turunkan hujan. Perintahkan langit awan, turunkan hujan. Dan hujan turun. Diperintahkan tanah-tanah di muka bumi ini, keluarkan tanaman, maka tumbuh sayur-sayur, pokok-pokok, buah-buah, tanaman-tanaman yang segar bugar. Diperintahkan harta-harta. Antara fitnah Dajjal, dugaan yang dia bawa sehingga kita boleh nak ikut dia, antaranya bila kita lapar perlu makanan. Nabi sebut dalam hadis, kata Nabi SAW, bersama dengan Dajjal itu adalah air. Kita haus, kemarau, kita nak air. Dengan Dajjal kata, mai kat aku, kau mengaku beriman kepada aku bagi kau minum air yang sejuk. Dia tunjuk belakang dia, tentera dia yang ikut dengan dia, pengikut dia, pegang bekas air yang sejuk. Bukan hanya air sejuk biasa yang dipegang, tapi dia ada sungai-sungai yang mengalir. Di mana tempat dia pergi, dia nak ugut orang, dia nak menduga, nak mempengaruhi kita ni umat-umat hamba-hamba ini, manusia ini. Dia kata, ikut aku, mengaku beriman dengan aku. Aku tahu kamu haus. Dia pun tunjuk belakang sana. Orang tadi dah pergi dah tempat sana, dah pusing dah cari air, tak ada. Tapi Dajjal sampai kawasan tu, sungai mengalir kat situ. Masya Allah, Allah beri benda ni kepada Dajjal. Sebab itu Nabi kata, takutlah dengan dugaan ini. Bersamanya ada air yang fresh, yang segar, yang sejuk. Ada sungai-sungai yang mengalir, kata Nabi SAW. Ada bergunung-gunung roti. Kita lapar, bertimbun-timbun makanan dekat Dajjal. Kau nak tak roti tu? Tinggalkan agama kamu, ingkar kepada Tuhan dan Muhammad. Akui aku Tuhan. Akui aku Tuhan kamu, beriman kepada aku. Apa lagi dugaan Dajjal, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah? Dia pun ada sebut kepada pengikut-pengikut, dan dia pun ada bagi tahu kepada manusia-manusia dalam dia nak berdakwah, nak pengaruhi orang, suruh jadi pengikut dia. Dia kata apa? Dengan aku adanya syurga dan neraka. Dan di saat ini, tentang hadis ini, bila Nabi sebut begini, ulama pun hurai. Kita yang tidak ada kekuatan iman dan ilmu, tak dipelihara, tak dijaga oleh Allah, kita akan tertarik dengan offer, tawaran daripada Dajjal. Kau ikut aku, kau dapat syurga. Kau ingkar aku, kau lawan aku, kau kena neraka. Bukan Allah sahaja yang offer neraka dan syurga, offer syurga dan bagi amaran neraka kepada kita, tapi Dajjal juga bila dia keluar nanti, dia akan ugut kita dan offer dekat kita macam tu. Dan bila kita kalah dengan nafsu, kita nak ikut Dajjal. Kerana apa? Kerana dengan Dajjal, bila ikut dia boleh masuk syurga. Sebenarnya dalam hadis Nabi sebut, yang sebenarnya syurga yang dibawa oleh Dajjal itulah neraka.
dan neraka yang dibawa oleh Dajjal itulah syurga sebenar. Apa lagi fitnah yang membuatkan manusia ini takut dan mudah nak ikut Dajjal? Apa lagi ibu-ibu, ayah-ayah? Dajjal boleh menghidupkan orang mati. Lepas dia gergaji orang. Ingat tak cerita bila Nabi sebut dalam hadis, bila ada orang beriman, iman dia kuat, dia kenal, kamu Dajjal, aku kenal kamu. Hebatnya orang mukmin ini. Nabi sebut dalam hadis, antara yang berlaku akhir zaman, bila Dajjal nak pergi pengaruhi orang, nak bawa dugaan ujian fitnah dia tu, nak bagi rosakkan masyarakat ini, tinggalkan Islam. Bila dia datang, dia kata, ikut aku. Orang mukmin ini senyum dengan muka penuh ketenangan, dengan yakin, dengan akidah yang kuat, jati diri yang hebat sebagai muslim, sebagai hamba yang mukmin, yang mutakin. Dia kata kepada Dajjal, tak payah nak ajak aku, kau buatlah apa-apa pun dekat aku kenal kamu, kamulah Dajjal. Aku tak akan ikut kamu. Aku ada agama aku, sembahan aku, Tuhan aku Allah. Aku ikut agama Nabi ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu Dajjal, aku kenal kamu. Antara benda yang kita kena ingat juga, yang saya dah kongsi tadi apa? Jika kita kalah dengan nafsu, kita lemah iman, kurang pengajian, tak rasa sayangkan Islam, tak pernah pegang betul-betul hidup sebagai muslim selama ini, bila Dajjal datang, kita tak nampak dia sebagai Dajjal, tapi kita nampak sebagai pembantu, kita nampak sebagai penolong, kita nampak sebagai penyelamat. Tapi orang mukmin tak timbul tulisan kafarah pun. Dia tengok daripada jauh, dia kata, dia tu Dajjal. Orang mukmin beginilah yang Nabi kata dia sanggup ikat anak dan isteri di rumah, sebab dia tahu dia tak akan ikut. Aku dah kenal Dajjal, tapi aku risau anak bini aku yang sedang lapar, yang dahaga, haus nak air, yang panas nakkan kesejukan, yang lapar nak roti, nak makan. Ayah-ayah sanggup tambat ikat anak dia. Ini orang mukmin, dia boleh kenal. Maka orang tadi bila dia kata dekat Dajjal, aku kenal kamu, kamu Dajjal, tak payah nak pengaruhi aku. Apa Dajjal buat? Dajjal belah badan dia. Diambil gergaji, dipotong, digergaji, dibelah badan. Sebelah badan dicampak ke lain, sebelah badan dicampak ke lain. Dajjal nak tunjuk kepada pengikut yang lain. Dan orang ini mati dalam keadaan tersenyum. Iman dia kuat sampai ke hujung nyawa. Dugaan Dajjal yang dahsyat macam mana pun, tapi kalau perisai diri kita sebagai mukmin yang hebat, kita tidak akan kalah dengan Dajjal. Tidak akan kalah dengan Dajjal. Kita ingat cerita sahabat-sahabat dulu. Ingat cerita Bilal bin Rabah. Tak ada hukuman yang menyeksakan yang pernah kena ke atas masyarakat Arab dulu yang dikenakan kepada Bilal. Dijemur tengah panas terik, sambil mengelupah kulit, nampak daging, terbakar kulit, melecur. Tak bagi makan, tak bagi minum. Lepas tu diangkat batu besar hempak atas dada Bilal. Sesak nafas. Dalam keadaan itu Bilal masih Allahu Ahad, Ahad, Ahad. Kita tengok benda ni dalam cerita-cerita hadis. Kita tengok jati diri muslim yang hebat dalam kisah-kisah di TV boleh jadi. Kita baca dalam buku-buku, kisah dalam Quran para sahabat, kisah dalam hadis. Tapi kita bayangkan, adakah kita akan kuat sebegitu? Adakah kita akan kuat macam tu? Ini yang Nabi kata, tak ada fitnah yang boleh menandingi fitnah Dajjal sepanjang era kehidupan manusia di atas muka bumi ini. Dahsyatnya dugaan Dajjal. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, ini salah satu tanda besar kiamat. Kiamat ni ending bagi manusia. Kiamat ni ending bagi dunia, penamat. Kita nak tahu tamat kita macam mana? Allah atur salah satu dari penamat dunia itu, tanda besar kiamat itu adalah munculnya Dajjal. Kenapa Allah tak permudahkan kita mati dalam keadaan taat pada Allah? Kenapa Allah tak bagi? Kenapa Allah boleh saja Allah buat, tak payah ada Dajjal di hujung dunia. Tapi Allah buat nak tunjuk, untuk bongkarkan, selongkar, dedahkan, atau kita kata londeh, bagi nampak manakah Muslim yang sebenar. Pernah kita baca hadis, kita dengar Nabi sebut antara tempat yang Dajjal tak boleh masuk di mana? Makkah dan Madinah, tanah haram. Dua tanah haram Dajjal tak boleh masuk. Dijaga oleh malaikat di setiap pintu-pintu sudut, pintu gerbang yang nak masuk ke arah Makkah dan Madinah.
Malaikat duk tunggu, Dajjal tak boleh masuk. Maka di saat itu Allah goncang. Allah gunakan malaikat untuk bagi keadaan kelang kabut berlaku di Makkah dan Madinah. Akhirnya keluar mereka-mereka nama saja Islam tapi munafik, tapi tak sayangkan Islam. Berpura-pura berkata mencintai Islam, bawa agama Islam, berjuang Islam, dan mereka keluar daripada Makkah dan Madinah ikut Dajjal. Daripada jauh dia berdiri di atas bukit. Dalam hadis Nabi sebut bukit bergaram. Sebab itulah saya bukan nak kait benda yang sensitif. Tuan-tuan perempuan nak setuju, nak terima, tak terima, terpulang. Ini hadis. Dan ulama-ulama pun sebut benda ini. Dalam ulama-ulama nak sebut dalam keadaan risau, takut disalah faham, seolah-olah nak memburukkan sesebuah negara. Saya teringat satu kata ulama ini, dan saya tak mau sebut nama dia. Dia antara ulama yang saya seronok baca tentangnya. Dia mengingatkan umat-umat manusia. Khutbah-khutbahnya di merata tempat, di masjid-masjid besar di dunia ini banyak bercerita tentang Dajjal. Ulama ini kata apa? Hadirlah rasa cinta kepada dua tanah haram, dan tak semestinya kau mencintai penjaga tanah haram. Ramai orang terkejut dengan apa maksud dia. Apa syekh ni sebut, ulama ni sebut? Dia bermaksud kepada kerajaan yang memerintah Arab Saudi. Kita bukan nak cari salah, nak kata buruk kepada Arab Saudi. Kita sedih bila negara Qatar diboikot. Kita sedih bila Presiden US Donald Trump dijulang sebagai hero, sebagai tokoh yang membuat perdamaian di atas dunia. Siapa yang ijtihad macam tu? Kerajaan Saudi. Dan ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, antara hadis yang Nabi sebut yang berlaku kepada Dajjal, dia tak boleh masuk Mekah dan Madinah, maka ditunggu yang daripada dalam Mekah Madinah keluar ikut dia, yang munafik ini, nama Islam tapi munafik. Dan dia akan berdiri di atas bukit bergaram. Di situlah dia himpunkan pengikut dia. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, disebut dalam hadis, di situlah istana Dajjal. Dan bukit bergaram itu yang sedang ada di Arab Saudi, di atas bukit itu sekarang ini adalah istana kerajaan Arab Saudi. Dan apa lagi Nabi sebut dalam hadis? Apa lagi Nabi sebut? Bila Dajjal berdiri di atas bukit tadi, Dajjal akan beritahu kepada pengikut dia, "Hei kamu semua, tengok di arah sana." Sambil Dajjal menunjuk ke satu arah. Sambil Dajjal menunjuk ke satu arah, kamu nampak tak sana tu istana putih? Itulah rumahnya Ahmad. Ahmad tu siapa? Ahmad itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad masa kecil orang panggil dia Ahmad di Makkah. Itulah rumahnya Ahmad. Nabi SAW setelah berhijrah daripada Makkah pergi ke Madinah. Di manakah rumah Nabi di Madinah? Betul-betul sebelah Masjid Nabawi. Kerana itu nama itu Masjid Nabi. Nabi minta dirikan masjid itu yang pertama di Madinah. Dan rumah Nabi betul-betul sebelah. Ingat tak kita baca hadis Nabi SAW di saat hujung-hujung akhir kewafatan Nabi SAW, hujung-hujung nyawa, Nabi tak dapat berjemaah dengan sahabat. Nabi solat dalam keadaan uzur, dalam keadaan duduk dalam rumah Nabi sendiri. Nabi rindu nak berjemaah dengan sahabat. Apa Nabi buat? Nabi selak tirai. Panggil apa sini tirai? Apa? Ha? Langsir. Bukan langsui, itu hantu. Kan? Sini hantu sebut langsui juga. Tak tahu. Langsui tak tahu. Langsir. Antara rumah Nabi, Nabi keluar rumah, Nabi akan pijak masjid. Nabi keluar masjid, Nabi akan pijak rumah Nabi. Nak cerita kata dekatnya antara rumah Nabi bersebelahan dengan masjid. Maka bila Dajjal tunjuk, Dajjal berdiri di atas bukit tadi, bukit bergaram, di istananya. Dajjal tunjuk kepada pengikut, "Hai kamu semua, tengok istana putih itu, kamu nampak istana putih? Itulah rumahnya Ahmad." Apa yang dimaksudkan dengan istana putih? Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, di saat malam hari dan di waktu pagi dan di waktu senja,
Dari jauh kita akan tengok Masjid Nabawi. Masjid Nabawi kan banyak menara dan binaan dia banyak warna putih. Dari jauh kita akan nampak seperti istana. Dan posisi itu sangat mirip tempat berdiri Dajjal di atas bukit bergaram sambil dia tunduk kepada istana putih, dan dia kata itu rumahnya Ahmad. Dan itulah Masjid Nabawi, dan sebelah Masjid Nabawi itu rumahnya Nabi SAW. Di mana bukit itu yang saya sebutkan tadi. Sekarang bukit bergaram yang Nabi sebut dalam hadis itu, di atas bukit ini ada kambing-kambing pi jilat-jilat. Kan makanan kambing, tahu kambing gurun? Tahu sebahagian kambing dia makan apa? Garam. Garam bukit yang kita sebut tu kan. Banyak kambing kawasan tu. Dan bawah bukit itu banyak garam. Dan sekarang di atas bukit tersebut adanya istana kerajaan Arab Saudi. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, pernah tengok tak logo, lambang, logo Kementerian Kesenian dan Kebudayaan Arab Saudi? Dia nak buat kata kesenian, kebudayaan dan pelancongan. Dia nak bagi tahu kata pelancongan, dia nak bagi tahu kata dunia. Jadi logo yang dia nak buat adalah bumi bentuk globe. Tahu globe? Bulat dan ada orbit. Betul tak? Kan bumi bulat, ada orbit. Tapi entahlah, tak tahulah dia tersilap buat ke tugu itu di bawah kementerian pelancongan dia, di depan bangunan tu, tersilap buat ke atau sengaja buat macam tu. Yang asalnya bulat dan ada orbit itu tersilap jadi macam mana? Dia bulat dan orbit tadi duduk macam ni. Dia berbentuk seperti mata. Bulat macam kelopak mata. Ibu-ibu, ayah pernah dengar tak tentang Illuminati, Freemason? Betul? Yang dibawa oleh Yahudi. Tahu tak logo-logo dia? Piramid 3 segi itu. Tahu tak logo-logo apa ciri-ciri keberkaitan? Warna hitam putih. Dan antaranya simbol mata. Itu paling utama. Dan orang heran kalau kata ini kebetulan, logo itu kebetulan, apa ni, bentuk lambang Kementerian Kesenian dan Pelancongan itu kebetulan saja ada bulat dan ada bentuk mata macam tu. Dia kata ini sebenarnya nak buat bentuk bumi, tapi tersilap. Kita tak nak tuduh, betul tak nak tuduh. Tolong sama-sama tengok kepada lencana polis. Tengok pula, ibu-ibu, ayah boleh Google, tengok logo polis di Raja Saudi, PDRS. Tak adalah PDRS, tapi ada nama dia. Macam kita PDRM. Polis di Malaysia ni, logo dia ada Allah Muhammad, betul tak? Kan? Di dia punya apa? Beret dia, dia punya tali pinggang pun ada. Dia punya logo ada Allah Muhammad, PDRM. Lepas tu ada macam pisau keris, apa, pisau dengan pedang tu kan. Tapi logo kepolisian, logo polis, pihak berkuasa polis di Saudi, logo dia berbentuk mata. Boleh buka Google sekarang pun boleh, kalau ada internet handphone boleh buka. Saya cerita benda ini bukan nak hadirkan kebencian kepada kerajaan Saudi, tidak. Tapi saya nak sebut apa yang telah disebut oleh ramai ratusan ulama berkenaan dengan kehairanan mereka. Kenapa perangai kerajaan Arab Saudi macam ni? Bila Amerika kata jangan sokong Qatar, Saudi pun ikut sokong. Saudi kata yang lain, Bahrain, Kuwait, semua ikut kami. Bagaimana nak selamatkan isu di Syria? Bagaimana nak selamatkan isu umat Islam? Hairan, sangat hairan. Kerajaan Arab Saudi tak bersama yang lain. Yang baik-baik, yang telus-telus. Tapi jangan sampai apa yang ulama sebut itu benda kenyataan. Apa yang ulama sebut? Kerajaan Arab Saudi, sebahagian daripada orang kanan Dajjal. Kerajaan Arab Saudi menolong Dajjal mempersiapkan posisi dan tempat, meraihkan, menunggu-nunggu kedatangan Dajjal. Ini pernah keluar daripada mulut-mulut ulama terkenal dunia.
Dan ulama ini disekat masuk ke Arab Saudi. Dan kalau saya malam ni ada rakaman, orang rakam 3-4 handphone ni rakam, itu tahu benda ni sampai sana, saya pun tak boleh masuk Saudi sebab cakap benda yang ni. Tapi saya tak ada nama pun, tak kisah, tak takut. Bukan pasal tak boleh masuk apa, tapi nak sebut. Saya tahu benda ini sensitif. Orang kata lebih baik jangan sebut. Saya nak bagi tahu keadaan yang ulama risaukan. Kita tak sedar kenapa fitnah Dajjal itu disebut fitnah paling besar. Kerana benda yang kita buat kita tak sedar. Ibu-ibu, ayah-ayah, sebelum Dajjal keluar untuk tanda besar kiamat, sebelum Dajjal nak keluar mai tempat kita ini, Dajjal dah hantar tentera dia untuk buat kerja. Siapa? Yahudi akan main peranan. Apa Yahudi buat? Apa kesukaan Dajjal? Apa yang Dajjal tahu boleh alih tumpuan umat ini daripada agama dia dan beralih kepada kecintaan kepada dunia? Antaranya hiburan. Apa itu sekularisme? Memisahkan agama dari urusan dunia. Kau dah semayang, kau dah puasa, kau dah bayar zakat, kau dah pergi haji, okey selesai. Yang lain-lain kau nak buat suka hati kau. Kau nak berkeluarga macam mana? Kau nak dirikan negara dengan sistem pemerintahan yang macam mana? Kau nak berekonomi yang macam mana? Kau nak berniaga yang macam mana? Suka hati kau tak payah ikut Islam. Kerana tak perlu ada benda tu. Tak perlu ikut ciri-ciri Islam. Ini sekularisme. Pisahkan agama dari urusan-urusan dunia. Agama ini sifat dia menyeluruh. Kita kena ambil semua urusan kita daripada agama. Dan dalam sekularisme itu adanya satu budaya. Nama dia hedonisme. Iaitu hiburan. Ibu-ibu, ayah-ayah cuba tengok hari ini. Dajjal sebelum dia datang, dia suruh tentera dia buat kerja. Dia alih tumpuan kita, kecintaan kita kepada agama. Maka dia target siapa? Anak muda, adik-adik, pemuda-pemuda. Sebab itu trend-trend banyak atas dunia ni bukan untuk orang tua-tua, bukan untuk mak-mak, ayah-ayah. Mak-mak, ayah dia dah ada pendirian sendiri. Dia pergi surau, pergi masjid, pergi kerja. Tapi budaya nak berhibur, nak enjoy, nak berseronok, nak main-main ada pada anak muda. Dan inilah yang dimainkan, yang dihasut, yang dicucuk, yang disuntik oleh musuh Islam, yang dibimbing oleh bapa-bapa besar Yahudi. Trend tak pernah berhenti. Zaman saya dulu ada shuffle, ada black metal, ada juga black mental, ada gothic, ada budak skate, ada skinhead, ada budak punk. Trend-trend untuk pemuda, untuk anak muda tak pernah habis. Datang pula hiburan, menyanyi-menyanyi lagu sambil berjoget-joget. Ada lagi kita tengok shuffle. Apa nama hak sotong tu? Betul tu, saya tak. Raver. Budak-budak raver ke raver? Driver. Takut salah sebut. Kena minta orang muda betulkan sebab dia orang tahu. Saya pun muda juga. Raver. Trend-trend ini tak pernah berhenti. Hari ini anak-anak muda berebut-rebut, berlumba-lumba, siapa lebih hebat menari? Siapa lebih pandai shuffle? Siapa pun lebih pandai raver? Bagi dia, tak hafal nama Nabi, tak hafal nama sahabat, tak reti baca Quran. Benda tu benda biasa. Tambah pula mak ayah dia tak tegas. Dia rasa malu kalau tak dapat hafal nama penjaga gol Manchester United. Dia rasa sedih, tak tahu. Oh, rupanya hari ni hari jadi artis sekian-sekian. Trend ini diwujudkan. Budaya cintakan hiburan ini diwujudkan. Yahudi dia membuat persiapan menunggu kedatangan Dajjal. Dajjal datang esok-esok, tak susah nak buat kerja. Sebab apa? Sebab dalam diri kita umat Islam dah lemah. Hati-hati kita dah lekat bintik-bintik hitam. Kita tak sayangkan Islam. Maka Dajjal letak saja dugaan-dugaan fitnah dia. Nak air tak? Nak air tak? Haus tak? Lapar tak? Nak roti tak? Nak makan buah-buah segar tak?
Panas ke, terik kemarau ke, nak mandi sungai tak? Nak makan daging tak? Lembu ada, kambing unta semua ada. Nak kaya tak? Nak harta, emas ada, semua ada. Sekarang kita mungkin kata aku akan tolak. Aku kenal dah Dajjal, aku dah dengar kuliah tentang Dajjal, ciri-ciri Dajjal, fitnah Dajjal, okey, aku akan beringat. Sekarang lain. Tak sama dengan kita yang boleh berfikir sekarang dalam keadaan kita yang terdesak. Contoh kita sebut, seronok tengok orang mati dalam filem, dalam drama TV. Sebelum dia nak mati, dia jatuh atas riba orang sebelah pun ajar dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lepas tu yang nak mati tu pun lepas aksiden ke sakit apa kan dia pun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mati. Mudahnya mati dengan kalimah syahadah. Itu dalam filem tuan-tuan. Itu dalam drama. Dalam dunia nyata kita bukan nak sangka buruk, kita nak kata tak akan dapat, bukan. Kita kena bersangka baik. Kalimah itu akan lekat di lidah kita, akan singgah di bibir kita di saat hujung nyawa kita. Tapi adakah semudah itu? Jika kalimah itu kita lawan di hidup, semasa hidup atas dunia, la ilaha illallah, kita lawan kalimah itu, macam mana Allah nak izin kalimah itu singgah di lidah kita, di bibir kita? Kalau hari ini kita kata aku kenal Dajjal, aku dah baca ciri-ciri Dajjal, aku dah kenal bagaimana bentuk fitnah Dajjal bawa di akhir zaman, keadaan kemarau, keadaan lapar, keadaan haus, keadaan panas, keadaan nak harta yang macam-macam, semua itu, okey, aku akan berjaga-jaga nanti bila Dajjal keluar. Tak sama dengan kita berdepan keadaan tu nanti. Binalah perisai dalam diri dan anak-anak keluarga masyarakat kita. Apakah cara yang diajar oleh Islam? Apakah cara yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, kita nak mengelak fitnah Dajjal ni sebagai penutup. Kita nak mengelak fitnah Dajjal, makhluk Allah yang Allah bagi macam-macam kelebihan untuk menggoda kita, membuat tipu daya hingga kita ikut dia, kita sembah dia, kita beriman dengan dia, kita tinggalkan keluarga, kita tinggalkan Islam kita kerana terdesak yang amat. Binalah jati diri dengan ilmu. Kita bercakap orang kuat kerana iman. Iman tak akan datang tanpa ilmu. Iman itu kita kenal. Nabi sebut orang mukmin dia kenal Dajjal tu siapa. Sebelum Dajjal tu cakap Dajjal tu Dajjal pun dia kata kau ni Dajjal. Orang mukmin dah kenal. Macam mana dia kenal? Kenapa Nabi kata orang mukmin? Kerana ada dia dalam diri dia bukan hanya Muslim, tapi dia mukmin. Kita kena upgrade kita punya pangkat. Kita bukan Muslim biasa, kita kena Muslim yang mukmin, yang beriman. Orang mukmin dia kenal kejahatan, dia kenal kemungkaran, dia tahu kau yang kau Dajjal, kau nak bagi aku syurga, syurga kau tu sebenarnya neraka. Kau nak bagi aku neraka, neraka kau tu sebenarnya syurga. Kita nak tak jadi orang yang macam tu? Kita nak. Maka bina benda ini dalam diri kita. Apa lagi yang kena buat? Ingat benda-benda ni, tolong tulis. Nak tulis, nak ingat-ingat. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Antaranya yang pertama, baca surah Al-Kahfi. Suratul Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Dalam hadis Nabi kata, antara cara nak mengelak fitnah Dajjal, lazimi baca. Kalau boleh lagi cantik, hafal, ambil peringatan, penghayatan. Berdampinglah dengan 10 ayat awal surah Al-Kahfi. Ada riwayat juga sebut 10 ayat akhir. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Lagi cantik, bacalah selalu surah Al-Kahfi. Keseluruhan surah, tak panjang pun. Tak panjang surah Al-Kahfi. Ni kita dah masuk malam Sabtu. Hari Jumaat sunnah, bermula malam Jumaat, Khamis malam Jumaat, nak baca Yasin pun baca. Kahfi jangan tinggal. Itu pesan Nabi.
antara rahsia atau senjata penting bagi orang mukmin, dia berkawan, berdamping, bersahabat dengan surah Al-Kahfi. Ustaz, Kahfi saja ke? Kira ayat Quran yang lain tak perlu sangatlah. Biasanya orang yang dapat berdampingan dengan Al-Kahfi dengan penuh istiqamah, dia insya-Allah memang dah berdamping dengan keseluruhan Al-Quran. Nabi sebut apa tadi? 10 ayat awal surah Al-Kahfi, atau riwayat lain sebut 10 ayat akhir. Hafallah dua-dua, dan lagi cantik hafal dan bacalah dengan istiqamah keseluruhan surah Al-Kahfi. Apa lagi yang kita boleh ambil cara nak mengelak? Nak berjaga-jaga, nak kita amal sebagai pendinding kita berdepan dengan fitnah Dajjal. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, baca doa. Dalam doa, dalam solat pun baca. Dan doa ini Nabi ajar baca sesudah kita baca tasyahud akhir. Kita duduk dalam tasyahud akhir, tahiyat akhir, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, sampai habis tahiyat akhir, fil alamina innaka hamidum majid. Baca doa apa? Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil syarri Masihid Dajjal. Baca doa tu selalu. Sebab tu kadang-kadang kita duduk belakang kata, imam ni dia duduk tahiyat dulu, tapi aku habis baca dulu, kenapa dia tak bagi salam lagi? Mungkin kita tak tahu. Rupanya ada tambahan yang sunnah yang Nabi pesan kat kita baca selepas daripada fil alamin innaka hamidum majid. Baca. Walaupun banyak tambahan lain lagi, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma asrartu wa ma alantu, kita pun baca. Dan baca juga doa tadi, Allahumma inna. Kalau ramai-ramai, Allahumma inna. Kalau seorang-seorang, Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam. Ya Allah, Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku berlindung daripada kamu, sesungguhnya aku berlindung dengan kamu daripada azab neraka Jahannam. Wa min azabil qabr, aku berlindung denganmu ya Allah daripada azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, aku berlindung denganmu ya Allah daripada fitnah kehidupan dan kematian. Wa min fitnati syarri, wa min syarri fitnatil Masihid Dajjal. Patut saya rasa pelik pula sebut syarri dulu. Wa min syarri fitnatil Masihid Dajjal, dan aku berlindung denganmu ya Allah daripada keburukan fitnah Al-Masih Dajjal. Kenapa sebut Al-Masih? Siapa lagi yang ada Al-Masih? Nabi Isa. Kenapa nama Al-Masih? Pernah tahu tak benda ni? Nabi Isa Nabi mulia, ada Al-Masih. Dajjal ni laknat, makhluk yang kita nak lawan. Ada Al-Masih juga. Ya benar Ustaz, kematian yang ditangguh. Al-Masih itu kita pun sebut bahasa kita Masih hidup. Nabi Isa tak dicabut nyawa tapi diangkat, dan dia akan turun antara tanda kiamat. Dia akan turun nanti, akan lawan dengan Dajjal. Ingat kan apa ni cerita-cerita dalam hadis, cerita daripada Al-Quran, daripada para ulama berkenaan dengan kiamat. Al-Masih maksudnya masih ada, masih hidup. Jadi kita guna perkataan Masih itu mungkin boleh jadi kita ambil daripada Arab. Okey. Jadi itu antara yang diajar oleh Islam. Baca doa selalu. Baca doa, tak baca dalam tahiyat akhir, tasyahud akhir pun tak apa, kita baca dalam setiap doa kita. Doa buat apa pun, doa minta berlindung daripada Allah. Baca selalu surah Al-Kahfi. Ayat Quran yang ni bacalah 114 surah, tapi Al-Kahfi, lazimi Al-Kahfi. Nak tunjuk kata ya Allah, aku gunakan ini juga sebagai pendinding untuk aku berdepan dengan Dajjal, fitnah akhir zaman yang sangat dahsyat itu. Dan ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, tidak ada guna sia-sia jika kita tumpu baca doa. Kita tumpu baca surah Kahfi, baca doa dalam tasyahud akhir, dan doa dalam waktu-waktu lain pun, jika kita tak bina jati diri, perisai yang sebenar-benar, iaitulah tarbiyah, bina akidah, bina iman yang benar dalam diri anak-anak, isteri, ahli keluarga dan masyarakat kita.
Orang mukmin dipanggil mukmin bukan kerana dia boleh baca doa banyak. Dipanggil orang mukmin bukan kerana dia hafal Quran banyak. Dipanggil orang mukmin bukan kerana banyak selawat. Dipanggil orang mukmin bukan kerana banyak zikir. Tapi dia melakukan segala apa yang Allah suruh. Dia tinggalkan segala larangan Allah. Dia tinggalkan kecintaan kepada dunia. Apa yang dia buat di atas dunia, dia fikirkan akhirat dia. Mukmin ini ada package yang lengkap. Orang mukmin bukan calang-calang. Bukan calang-calang. Bukan kita nak bina dengan hanya doa. Doa perlu doa, baca surah Kahfi perlu dan sebagainya. Buat, bukan saya kata sia-sia, bukan maksud saya sia-sia. Akan ada kesan juga. Cuma yang lebih penting adalah tarbiyah, didik, bagi faham anak-anak kita. Kalau seronok dengan hiburan, seronok dengan trend-trend fashion-fashion semasa, seronok dengan lagu-lagu, suruh hafal Quran tak reti hafal, nama-nama Nabi tak tahu, nama malaikat tak tahu, tapi lagu-lagu nyanyi kalau suruh sambung dia sambung. Segala macam lagu, dia sepacito tak cito, habis semua dia boleh sambung. Sebab tu lagu tak akan pernah sudah. Dunia nyanyian tak akan pernah sudah, kerana itu jadi trend, orang nak ikut. Orang nak ikut benda tu, terutama budak-budak. Musuh Islam nak rosakkan kita yang dah berumur 40-an, 50-an, yang ayah-ayah, yang atas-atas, yang senior-senior, yang tua-tua. Dia rasa mungkin dah, tak dah, dia orang ni tak akan beralih dah. Dia dengan dunia dia sendiri dah. Tapi yang pelapis dia, anak-anak kita. Ingat balik apa yang Nabi kata, hinggakan ayah-ayah sanggup ikat anak isteri di rumah kerana takut dengan terpengaruh, terpedaya dengan fitnah Dajjal yang sangat dahsyat. Beringat-ingatlah fitnah Dajjal bila Nabi kata fitnah yang paling besar dalam era manusia. Sejak daripada Nabi Adam hingga ke kiamat nanti. Itulah dugaan yang paling dahsyat. Sahabat-sahabat takut dengar sabdaan Nabi. Maka kita yang akan berdepan dengan Dajjal, boleh jadi umur kita panjang, kita hidup sampai hujung, sampai keluar tanda-tanda kiamat yang besar-besar. Dajjal keluar dalam masa 40 hari itu. Yang masa 40 hari, yang satu hari bersamaan setahun, satu hari yang kedua bersamaan satu bulan, hari yang ketiga bersamaan dengan satu minggu, hari yang keempat dan berikutnya sama seperti hari biasa. Tempoh itu lama bagi satu makhluk bernama Dajjal. Satu makhluk bernama Dajjal yang ada macam-macam kelebihan. Boleh turunkan hujan, boleh hidupkan yang mati, boleh tumbuhkan tanaman, boleh bagi lautan yang kering ada air sungai yang mengalir, boleh bagi panas jadi sejuk, boleh buat macam-macam ugutan kepada kita. Kita risau. Maka sama-sama, saya lebih-lebih lagi yang bercakap dengan orang, duk pesan dekat orang, harap-harap saya lebih-lebih lagi kena buat untuk diri saya. Dan sama-sama kita bermula dengan diri kita, bina tarbiyah iman, akidah, faham Islam yang sebenar, kenali ciri-ciri Dajjal. Tengok dalam hadis Nabi kata Dajjal begini, 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 begini. Kita baca juga yang tu sebagai cara ikhtiar untuk mengelak dari fitnah Dajjal. Dan kita bina dalam keluarga kita, bina dalam masyarakat kita dan jiran-jiran kita, negara kita dan umat Islam keseluruhannya, insya-Allah. Moga-moga kita tergolong di kalangan hamba Allah yang dipilih Allah sebagai golongan orang yang mukmin, yang berjaga-jaga, berwaspada, membuat persediaan berdepan dengan fitnah besar, iaitulah fitnah Dajjal ini. Wallahu a'lam. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, sekadar tu dulu dari saya. Dalam kepala ni dia nak keluar aja macam-macam. Nak sebut tu sebut ni, sejarah-sejarah cerita Dajjal. Saya rasa kalau banyak cerita ciri-ciri Dajjal pun, sejarah Dajjal, macam mana dia, sekarang dia dekat mana, macam-macam yang tu kita semua nak tahu. Dia terkepung, dia duduk ada di sebuah pulau di belenggu. Ingat cerita hadis daripada Tamim Ad-Dar. Daripada Tamim Ad-Dari menceritakan, satu hari aku berlayar sampai di sebuah pulau, ada seorang ni diikat di belenggu, tangan di tengkok dia. Tangan tu di belenggu, di leher dia, tengkok dia macam tu. Dan dia duduk dalam keadaan kaki dia terangkat. Dia duduk dan di belenggu. Dia letakkan di pulau. Setelah berada dalam keadaan berlabuh di pulau tersebut, apa orang ni kata? Dalam keadaan orang lain cemuh dia, tengok dia dalam keadaan pelik. Dia kata, jom ikut aku. Aku akan bawa kamu merasai nikmat yang selayak-layaknya. Hidup penuh aman. Aku jamin segala macam untuk kamu. Kisah ini, sahabat ini bawa balik dan diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bagi tahu kepada sahabat-sahabat yang lain bahawasanya Dajjal ada lalu. Lalu ni ada menyelinap, ada main zaman kita. Ada juga hadis yang cerita budak-budak yang bermain
kanak-kanak yang bersikap biadab dan kurang ajar. Ada seorang kanak-kanak yang sangat kurang ajar dengan Nabi SAW. Ada yang ulama sebut berkenaan hadis tadi, iaitu cerita tentang budak itu adalah Dajjal. Dan dia pun nak pergi cari balik, tak ada dah budak tu. Nabi pesan dekat sahabat, tak payah pergi cari dia, tak akan jumpa. Kerana itu diberi gelaran Al-Masih. Dia dulu dah ada. Zaman Nabi dulu ke, zaman mana ke, mungkin dia dah ada. Tapi Allah tangguhkan kematian dia, untuk Allah letak dia sebagai salah satu peristiwa besar, salah satu tanda-tanda besar kiamat. Na'udzubillah. Minta jawab, saya kata tadi, saya minta maaf, mungkin perkongsian tak banyak yang saya bagi tentang Dajjal. Yang lebih penting adalah persediaan kita, persediaan kita untuk berdepan fitnah besar ini. Wa ma asabani min hasanatin faminallah, wa ma asabani min sayyi'atin famin nafsi. Saya mohon banyak-banyak kemaafan kepada ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan perempuan, terkasar bahasa, tersalah bicara, termakan masa. Apa yang baik daripada Allah, yang buruk kelemahan diri ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل اللهم فينا مطرودا ولا محروما ولا مكروبا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. ربنا جعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك يا الله. ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى سبيل دعوتك. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.